Kalau mau bergolok, besi apa yang paling bagus? Paling bagus besi spring. Spring kereta, spring lori, semua boleh. Senang cerita, besi lama. Kalau Aca ada jumpa besi lama, jangan buang. Simpan. Ada harga. Okey, itu dia sedikit sedutan daripada telefon Ismail Pawalan. Jadi dapat kami lah yang dapatkan. Jadi itulah. Dengan anda sedikit sedutan kalau kita boleh kongsikan tadi adalah telemovie Bedak Arang yang dibawakan bersama dengan anda. Sudah pastinya istimewa di RTM bersempena dengan sambutan Tahun Baharu Cina. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan telemovie Bedak Arang itu, saya amat bersatu untuk memperkenalkan terajuk utamanya Cik Silim bersama dengan kita. Apa khabar? Baik, selamat pagi. Okey, Sianullah dan juga Tuan Muhammad Zainur Hisham atau lebih dikenali sebagai Wak Dol sebagai selaku pengarahnya. Terima kasih Tuan bersama kami pada pagi ini. Okey, Bedak Arang, mengapa memilih tajuk Bedak Arang ni? Okey, Bedak Arang daripada original idea daripada saya. Kita ambil daripada kisah benar lah. Kisah benar seorang penempa tua di Pasir Penambang, Kuala Selangor. Okey. Bedak dan arang, kombinasi antara balance antara yin and yang, hitam dan putih dalam kehidupan. Begitu kita ambil tema itu dan kita representasikan dalam masyarakat Cina lah, untuk kita tunjulkan seni warisan mereka yang sebenarnya di antara yang terancam lah. Opera Cina. Opera Cina, penempa daripada bangsa Cina sendiri, penempa senjata lah. Penempa senjata dan ini tema yang kita nak angkat lah sebenarnya. Bedak Arang ni. Ya, maknanya dua bidang pekerjaan antara suami dan juga isteri itu. Sangat kontra tapi melengkapi. Kasar, lembut dan melengkapi. Ya, sesuai dengan sifat suami dan isterinya. Ya. Okey, Jesse, bagaimana pengalaman untuk memegang watak dalam telemovie Bedak Arang? Boleh cerita sikit experience? Watak Mr. Lee dalam telemovie Bedak Arang ni dia lain daripada yang lain. Okey. Sebab dia adalah seorang, kita tak pernah tengok lagi dalam apa-apa drama yang menceritakan yang pembuat senjata ataupun penempa besi. Penempa besi lah. Jadi itu sebab kalau kita berlakon watak cikgu senang. Watak doktor mungkin senang juga. Tapi kalau tempa besi itu dia lain. Dia ada skill dia. Kita tak boleh cincai. Nampak apa ni kan. Cakap tukang tempa besi tapi nampak macam buruk je. Jadi yang situ dia ada kelainan dia. Saya kena belajar macam mana nak tempa besi tu kan. Berapa lama belajar tu? Belajar lebih kurang dalam seminggu je. Dia kena cepat. Okey. Dengan dialog lagi apa lagi kan. Jadi dia kemudian dia main dengan api tau. Bara. Bara tu kan jadi panas. Cabaran dia. Itu dia watak ni lain daripada yang lain. Okey. Itu semua real situation yang real. Tempat tu real. Bukan buat-buat lah, bukan mock-up tak, itu memang real punya. Tak ada pakai stand in, tak ada. Tak ada. Lepas tu tokoh tu bukan ringan tau. Berat. Betul. Nampak senang tapi susah. Itu yang cabaran dia. Salah aim lain perginya. Betul. Okey. Tuan, setting masa untuk filem ini adalah setting waktu terkini ataupun few years back? Ya, saya ambil isu terkini sebab watak Lee dan isterinya itu menghadapi isu siapa yang nak waris ilmu diorang ni. Dua bidang pekerjaan tu. Yes. Anaknya seorang. Anak dia lelaki yang diharapkan oleh bapaknya mewarisilah sebab ilmu ni warisan keturunan daripada mereka semenjak berhijrah lah ke tanah Melayu. Ini ilmu warisan. Dan settingnya pun kita ambil di lokasi yang mana saya dapat cerita ni, di Pasir Penambang, dan tuan rumahnya pun bagi kita privilege lah untuk shoot di situ. Jadi benda-benda ni yang memudahkanlah untuk penghasilan Bedak Arang ni. Kebetulan saya punya assistant director pun boleh berbahasa Mandarin. Okey. Mostly krunya berbilang bangsa, kenalah dengan konsep perpaduan
sekarang. Tapi ibunya pun meminta anaknya mewarisi bidang kerjaya ini. Ibunya dia ada masalah kesihatan, demensia, maksudnya makin lupa. Pelupa. Makin lupa. Macam nyanyok lah. Makin dia menghampiri tu. Luisa Chong ya. Yes. Dia memberikan performance yang sangat baik lah. Jadi konfliknya itu bermula sewaktu bila? Apa antara trigger konflik? Macam Lee ni, watak utama Lee ni, dia ada dua konflik, no. Satu, apa nama, siapa nak waris? Okey. Ya, tempah senjata ni, tempah besi ni, siapa nak takkan putus situ je. Anak dia tak nak. Itu satu masalah. Masalah kedua dia, isteri dia semakin lupa, macam nyanyok lah. Itu satu lagi masalah. So jadi dia ada dua. Tapi akhirnya dalam cerita itulah dia wariskan kepada seorang budak Melayu. Nampak dia lain daripada lain. Okey. Jadi siapa pelakonnya? Pelakon kanak-kanak teraju kanak-kanak. Yang buat watak Archer ni, alamak, saya pun tahu ingat nama je saya. Tapi dia regular dan dia sangat bagus untuk buat watak ni. Dan bapa dia Akmal Ahmad, kawan baik kepada Lee. Kawan baik kepada Lee. Bapa setiap Lee buat senjata mata, yang akan sempurnakan ni kawannya. Yang dibawa watak oleh Akmal, yang akan buat sarung dan akan buat hulu. Maknanya kombinasi kepakaran orang Cina dan orang Melayu. Jadi anak kepada Akmal ni menunjukkan minat kepada dua-duanya. Ni orang kita buatlah. Kedua-duanya dia minat. Dia nak menuntut kepada Lee, nak buat mata, tapi tak disokong oleh bapaknya sebab benda tu disuruh cari ilmu yang lain lah. Daripada POV anak, benda tu berharga. Benda warisan ni berharga untuk masa depan. Dia ada satu yang lain lah. Sebab apa, selalu Cina akan wariskan apa-apa yang dia buat tu kepada anak dia atau kepada bangsa dia sendiri. Tapi ini lain. Ini dia waris kepada bangsa lain. Tak pernah wujud. Ya, ni first time. Jadi menarik ya kalau kita lihat. Isunya mudah untuk mewariskan pekerjaan. Tetapi falsafah perspektifnya itu lebih luas. Untuk melihat bagaimana hubung kait antara kaum itu terkait dan juga penerimaan itu juga. Bila melibatkan konflik dengan seorang pesakit demensia itu juga, apakah ia juga turut diangkat sebagai satu tumpuan? Itu sekadar subplot. Subplot yang menunjukkan bagaimana watak Luisa Chong ni, isteri kepada JC di dalam cerita ni, dia nak berhadapan sebab dia ni seorang primadona opera. Macam mana seorang yang dulunya top, dikenali di setempat dengan dia punya performance ataupun dia punya energi apa semua, semakin menurun, motivasinya menurun. Tapi apa yang berlaku adalah sekumpulan pelajar universiti datang untuk jadikan dia reference. Maknanya kita tunjukkan hubung kait generasi lama dan generasi baru. Patut ada documentation penghargaan. Sesiapa yang mempunyai bakat lah, yang kita nak angkat dalam cerita ni. Kita tunjukkan harapan jugalah, maksudnya perayaan perlu ditunjukkan dengan kegembiraan kan. Jadi anaknya pun sedarlah benda tu kan, sedar benda ni. Berapa lama syuting? 7 hari. 7 hari. Seminggu, ya. Okey. Dalam tempoh 7 hari itu, apa mungkin momen-momen yang menariklah untuk dikongsi bersama di sebalik tabir? Macam saya kena belajar. Benda-benda yang macam tempah besi itu kita tak tahu apa-apa pun. Cara pegang tukur, cara nak hentam tu lain. Sepanjang belajar tu jadi tak satu senjata? Tak apa nak jadi juga. Kena tolong dengan shot-shot juga. Dia bukan senang. Lepas itu macam Luisa Chong kan, satu pelakon yang begitu bagus. Dia kena belajar satu benda baru. Opera. Bukan senang. Dia menyanyi lain. Bukan nyanyi macam biasa tu, feel lain. Cara dia punya pergerakan tu, menari tu lain. Kena belajar on the spot kadang-kadang. So kita main dengan masa kan, rushing kan, seminggu. Benda-benda yang mungkin kita tak tahu kan sebelum ni. So kita kena cepat. Itu cabaran dia. Tapi itulah dia, kalau cerita tentang kehakisan budaya ni bukan saja masyarakat Melayu di Malaysia yang terhakis. China dan juga India juga semakin generasi baru
Ya. Sekarang orang suka bisnes online, senang sikit. Buat apa nak perlu duk hentam besi, betul tak? Okey. Nyanyi-nyanyian tu baik buat online je. Ya, dulu saya teringat waktu saya kecil, opera Cina selalu dibuka stage. Itu di waktu kerajaan perayaan, tetapi sekarang amat jarang. Misalnya memang tinggal sikit je. Tinggal sikit je. Tinggal mungkin 1-2 aja orang lama yang masih lagi aktif kan. Lepas tu tak ada dah. Mungkin dalam 10 tahun ni dah hilang. Kena import daripada China pula. Itu pun melihat pada kajian ini buat. Ini isu universal, bukan tertakluk pada bangsa kita. Maknanya bangsa-bangsa di dunia ni, spesies-spesies yang mengamalkan kebudayaan tahap tinggi akan terhakis bila tak ada kesinambungan generasi seterusnya. Jadi benda tu kita perlu fikirkan dari segi documentation. Maknanya this is statement. Maknanya ini adalah statement. Moganya telemovie ini jadi bahan rujukan keperluan masa hadapan. Apakah itu, adakah penempur senjata daripada bangsa Cina kan? Yang sebelum ni dia sinonim dengan bangsa Melayu. Dan adakah bagaimana pula opera Cina ini, dan opera Cina ada pelbagai kan, ada orang Hakanya kan, ada bahasa lain-lain, bahasa berbeza-beza kan. Macam kita lah, ada Mak Yong, ada Boria kan, dia pelbagai. Dia datang daripada region yang berbeza di tanah Cina tu kan. Dan menjadi satu culture besar, perkongsian budaya di tanah, maksudnya di Malaysia lah sekarang ni modennya. Asimilasi budaya antara bangsa-bangsa besar ini yang akan menunjukkan nilai bangsa di dalam negara tersebut lah. Yang menariknya dalam production ni, pemainnya ataupun pelakonnya Cina, orang Cina, krunya orang Melayu, ada India, penulis skripnya sahabat saya Aris Bahar, orang Melayu, dan dia minta ditranslate ke Mandarin oleh seorang doktor di UPSI. Jadi proses itulah kombinasi, dan production Melayu. Jadi Essentro Distro, dia punya producer nama Azrahman. Ini nampakkan kombinasi, sebenarnya kita boleh buat hasil ataupun karya yang ada nilai ya. Okey. Jesse, mungkin ini menandakan anda akan kembali aktif selepas pandemik COVID-19. Mungkin ramai yang terpaksa mendiamkan diri seketika dengan kerja. Jadi mungkin untuk 2023 anda akan kembali aktif dalam dunia lakonan? Dalam 2003 ya. Semua dah jadi normal macam biasa. So harus kita syuting lagi banyak. Itu saja. Kan? Yang saya nak beritahu, satu benda baru yang saya dapat dalam telemovie Bedak Arang ni adalah barang yang kita beli dengan yang beli kat kilang buatnya dengan tempamnya lain. Okey. Tempamnya lagi bagus, lagi tahan dan lagi tajam. Okey. Tak sama. Itu yang saya dapat tahu. Itu jarang nak dapat, susah nak dapat tu. Yang betul-betul original rupa tu kan. Okey, mungkin sekali lagi tuan boleh sama-sama promosikan bila tayangannya, waktu tayangannya bersama dengan penonton kita. InsyaAllah akan menemui penonton. Kita hadiah khas kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, masyarakat Tionghoa, masyarakat Cina. Hadiah untuk tahun baru tahun inilah kan. Pada 23 hari bulan, siaran di TV2 jam 10.30 malam. Okey. 23 hari bulan ni 9 malam ke 10? 10.30 malam. 10.30? Ya. 9? Ya, okey. Lebih kurang tu. Okey. Ucapan Tahun Baru Cina daripada pihak jangan lupa saksikan Bedak Arang pada 23 hari bulan Januari 2023 10.30 malam di TV2. Kongsi Facai. Hauda. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih Jesse. Terima kasih Sama-sama. bersama dengan kami, insya-Allah. Sama-sama kita saksikan telemovie Bedak Arang seperti mana yang telah pun dipromosikan seketika tadi. Kita nak berehat seketika dan kita akan ke cerita pagi Sarawak untuk persiapan Tahun Baru Cina 2023 di Miri Sarawak. Jom sama-sama kita saksikan.